Nisa takut dengan collagen tu. Hari tu dah tanya Yusri dah, ada collagen tak? Lepas tu dia hantar benda tu, dia kata dia hantar yang macam bahan dalam tu buah-buahan je, tak ada collagen. Tapi Nisa tengok baru ni dekat balang tu ada collagen. Sebabnya Nisa takut macam Mak Anjang itu dia minum apa entah produk benda tak ingat dah. Dia minum, lepas tu dalam minuman tu ada collagen. Lepas tu kan dia naik macam dekat payudara tu, naik ke tulang. Sebabnya doktor cakap mungkin dia minum benda tu lah. Dia menganjalkan kulit, menegangkan dalam badan kita lah, mencerahkan, menegangkan, semualah macam tu. Tapi dia menyuburkan sel kanser. Tu yang Nisa takut sebab umur macam dia dah tua kan. Lepas tu doktor tu mesej cakap dengan Mak Anjang, kalau nak ambil collagen, ambil yang sapu-sapu kat luar tak apa. Kalau yang minum tu jangan. Okey, bagi menjawab persoalan tadi, yang pertama sekali kita kena tahu punca kanser itu daripada mana. Sama ada breast cancer ataupun kanser pangkal rahim ataupun ketumbuhan, sis dan sebagainya, itu pun sebenarnya kategori jenis-jenis kanser lah, bisul dan sebagainya itu. Jadi menurut kajian pakar, itu pun tidak pasti tau punca sebenar kanser ni. Tetapi antara punca yang dipercayai ada dua. Yang pertama, punca kanser adalah disebabkan oleh reseptor estrogen abnormal. Di situ kajian mengatakan punca kanser. Ataupun yang kedua, disebabkan oleh posistron dalam sel badan kita itu abnormal, sehingga menyebabkan terbentuknya sel kanser. Jadi kalau mengatakan bahawa collagen itu punca kanser, itu tak betul. Tidak ada kajian pun, ya. Kajian yang ada ialah antara kajian yang diorang buat, pakar-pakar mendapati ataupun mempercayai bahawa sel kanser itu dia bergerak mengikuti jaringan collagen di dalam badan kita. Sel kanser itu bergerak ataupun merebak mengikuti jaringan collagen dalam badan kita. Jadi punca kanser abnormal estrogen receptor dan juga posistron. Okey, baik. Jadi adakah kalau kita makan collagen maka kanser itu tadi akan cepat membiak? Belum ada lagi kajian yang mengatakan begitu. Sebab apa? Collagen dalam badan kita ini sangat banyak. Sama ada kita ambil produk yang dah diproses menjadi collagen, ataupun kita makan ikan, makan ayam, makan daging, setengah tu daripada tumbuh-tumbuhan pun sebenarnya ada banyak collagen. Contoh mata kita. Mata kita ini 99% adalah collagen. Dan dalam badan kita ini lebih kurang dalam tak silap 20 ke 30% atau lebih adalah collagen. Collagen seumpama simen dalam satu bangunan. Kalau kita buat rumah atau bangunan kan, yang mengikat batu bata tu ialah simen. Jadi kalau batu bata kita buat rumah tu, kita susun tak ada simen, maka batu bata itu akan jatuh. Tidak ada yang mengikat. Begitu juga badan kita ni, kalau tidak ada collagen, kulit kita ni, kulit dan juga yang melitupi tubuh kita ni, daging dan sebagainya, dia akan luruh. Sebab tak ada benda yang mengikat. Jadi collagen sebenarnya secara semula jadinya memang sangat banyak dalam badan kita, dan kita perlukan dia seumpama pelekat kepada tubuh kita, kepada tulang-tulang, dan juga sehingga kita boleh jadi satu tubuh macam sekarang ni lah. Macam bangunan. Cuba bayangkan dalam satu bangunan tu tak ada langsung simen. Apa akan berlaku? Batu bata je kita susun. Lepas tu batu dengan pasir pun kita susun. Apa nak melekatkan dia tu? Simen lah. Simen itu perumpamaannya dalam badan kita ialah collagen. Adakah yang banyak collagen dalam badan kita itu menyebabkan kanser? Jawapannya bukan. Sebab ada berbilion manusia yang tidak ada kanser,
dalam badan dia ada kolagen dan dia pun mengambil makanan yang kaya dengan kolagen untuk memastikan sel tubuh kita cukup kolagen, ya. Untuk mata, untuk jantung, untuk organ-organ, kebanyakannya kolagen. That's why sekarang ini untuk memudahkan seseorang itu mendapat kolagen yang cukup, adanya suplemen. Jadi kalau mendakwa suplemen kolagen itu adalah punca kanser, itu sama sekali tidak betul dan tidak tepat, ya. Sebab hari-hari sebenarnya kita top up kolagen kita daripada ikan, daripada daging, daripada ayam, daripada pemakanan kita. Cuma kita tak tahu je. Sebab benda tu tak dipanggil kolagen. Tetapi sebenarnya kaya dengan kolagen makanan-makanan yang kita makan tu. Jadi sekali lagi, aku nak tegaskan, ya. Punca kanser adalah disebabkan oleh reseptor estrogen kita abnormal. Dan yang kedua disebabkan posistron abnormal. Inilah dua punca dipercayai menyebabkan terbentuknya sel kanser. Okey, dan sel kanser ini atau pertumbuhan ini ikut kajian ni, dia akan cepat membesar, okey, daripada stage 1 kepada stage 3 atau stage 4 dalam masa seminggu atau 2 minggu apabila pesakit kanser itu banyak mengambil makanan yang mengandungi glukos tau. Contoh dia gula pasir. Kalau orang banyak ambil gula pasir, minuman-minuman manis, ya, daripada stage 1 ke stage 3, stage 4, kanser sangat pantas. Disebabkan dalam gula pasir itu ada banyak glukos. Begitu juga dengan karbohidrat yang lain. Macam kita makan nasi, makan tepung, apa-apa sajalah makanan yang kaya dengan karbohidrat, dia akan dalam badan kita akan ditukar menjadi glukos. Itu ialah makanan sel kanser. Di mana sel normal kita akan dilemaskan oleh sel kanser. Sel kanser ni dia akan merembeskan lactic acid nama dia. Macam sotong tu lah, dia ada keluar warna ungu tu kan. Yang menyebabkan lactic acid tu dirembeskan oleh sel kanser, menyebabkan sel-sel biasa ni akan dizzy, akan macam pening macam tu. Jadi sel kanser itulah yang akan menang berebut glukos itu sebagai tenaga. Sebab itu dia cepat membesar. Sebenarnya yang bahayanya untuk orang pesakit kanser bukannya kolagen tetapi ialah glukos. Jadi orang-orang yang ada kanser kena pantang macam orang ada kencing manis supaya sel kanser itu akan mati kebuluran apabila kita sekat dia punya pemakanan ataupun tenaga dia, ya. Kita jangan ambil tenaga daripada glukos tetapi kita tukar kepada keton energy. Keton energy ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada lemak, daripada protein yang kita makan. Kita makan daging, kita makan sayur-sayur yang kaya dengan protein, dia akan menghasilkan keton energy. Jadi sel kanser dia tak boleh makan keton energy, sel biasa kita ni boleh. Kita bertukar. Itu adalah cara yang betul untuk kita memerangi kanser. Jadi produk-produk Biorich, nak ditegaskan sekali lagi, produk-produk Biorich langsung tidak menggunakan gula pasir. Maknanya produk-produk Biorich ni tidak menggunakan gula pasir, kita menggunakan gula O. Kita tahu gula O ini gula tanpa sukrosa, rendah kalori, manis, sedap, sihat, selamat. Semua produk-produk kita menggunakan gula O. Dan juga kolagen yang kita gunakan adalah kolagen yang berkualiti tinggi daripada ikan kod. Ikan kod ni dia duduk dekat air jernih, air bersih, dekat Skandinavia sana tu. Sangat berkualiti. Jadi sangat baik untuk kesihatan lah dan juga kecantikan apabila kita mengamalkan kolagen daripada produk-produk Biorich. Okey, itulah perkongsian aku pada kali ini untuk menjawab persoalan yang diutarakan oleh pengguna. Wallahu alam.